Ready? Fight! Beat Axe! Assalamualaikum guys, dan kembali di dalam channel Xavier Tisa. So jangan lupa like, komen dan juga subscribe seperti biasa ya guys. Di dalam video ini aku akan membahas episod 10 Kamen Rider Geats. Wow, makin best dan juga tenang sahaja ya melihat cerita daripada Kamen Rider Geats. Tetapi tak tahulah macam mana untuk cerita pertengahannya nanti. Harapnya tak jadi faham sahajalah, macam reverse tu lah kan. Jadi ni aku akan nyatakan poin penting di dalam episod ini dan harapnya korang tengok video ini sampai habis. Mari kita mulakan video ini. Pada episod sebelum ini, SOKyo telah memenangi Desire Grand Prix lagi sekali ya guys. Dan apakah keinginan daripada SOKyo? Aku ingatkan dia nak menjadikan Sumuri sebagai kekasihnya. Bukan. Sebenarnya keinginan daripada SOKyo adalah menjadikan pengurus Desire Grand Prix adalah keluarganya sendiri. Bukan sekadar Sumuri tetapi seluruh pengurus di Desire Grand Prix. Wow. Jadi ni keinginan dia ni boleh katakan sebenarnya mustahil, tetapi disebabkan semua keinginan boleh tercapai, dia boleh menjadikan Desire Grand Prix itu sendiri adalah keluarganya. Tema keluarga Red Pies. Selepas itu kita telah ditunjukkan opening daripada Kamen Rider Geats. Kita telah ditunjukkan pemain baharu yang akan menjadi Kamen Rider ya guys. Bagi aku, okey sahajalah ya, walaupun secara tiba-tiba orang tua pun boleh memasuki Desire Grand Prix. Wow. Jadinya memang tak mustahil kalau budak-budak pun boleh menjadi Kamen Rider. Wow, disebabkan aku rasa macam tak sesuai mereka menjadikan tahap macam atuk-atuk ni menjadi Kamen Rider. Lebih beban nanti dalam cerita ni. Tetapi tak apalah ya guys. Okay guys, kita lanjutkan dengan scene di mana SOKyo tengah makan bersama-sama dengan Girori dan juga Sumuri. Jadi ni kat sini Sumuri memang tak selesa langsung ya guys. Sampaikan kat sini disebabkan Girori adalah ahli keluarga daripada SOKyo, yang disebabkan itu adalah keinginan SOKyo Girori dipanggil sebagai ayah. Itu memang membuatkan aku tak selesa juga ya. Lagi-lagi kita tahu bahawa Girori ini adalah Game Master di dalam series Kamen Rider Geats ini. Semasa mereka tengah makan bersama-sama, secara tiba-tiba SOKyo bertanya soalan, macam mana cara mereka memilih seseorang itu menjadi Kamen Rider. Wow, bagi aku persoalan ini sangat menarik ya guys. Kat sini pun Girori mengatakan bahawa yang memilih setiap peserta di dalam Desire Grand Prix ini adalah keputusan daripada Game Master, adalah dirinya sendiri. Dan kat sini pun Geats pun bertanya lagi, apakah kriteria untuk menjadi peserta di Desire Grand Prix ini? Dan kat sini kita boleh melihat tingkah laku Girori dan juga Sumuri yang cuba mengelak untuk menjawab soalan daripada SOKyo ini. Dan mereka mengatakan itu diorang tak tahu Jadi ni kat sini kita sudah mengetahui bahawa Girori itu adalah Game Master, dan mungkin juga dia tidak mahu menjawab disebabkan untuk merahsiakan identitinya sebagai Game Master guys. Jadinya bagi aku ini adalah langkah yang sangat bijak juga. Dan kat sini pun kita sudah mengetahui bahawa SOKyo bertanya soalan yang berkaitan dengan Desire Grand Prix ini sejak dia pertama kali menjadi Dewa Deza guys. Jadinya kita boleh melihat gerak-geri dan tingkah laku SOKyo untuk mengetahui lebih lanjut apakah Desire Grand Prix itu. Dan untuk pertengahan jalan cerita, aku rasa mereka memang akan memfokuskan apakah di sebalik kebenaran daripada Desire Grand Prix ini. Adakah mereka bekerja sama dengan Yamato, atau sebenarnya ada rahsia yang kita sebagai penonton pun tak duga? Kita nantikan sahaja untuk episod yang selanjutnya. Tetapi aku sangat sukalah disebabkan mereka membuatkan watak SOKyo macam ini tau. Dan kadang-kadang di dalam episod ini watak SOKyo mahu dijadikan lawak tau. Dia lawak yang bukan hamba, tetapi lawak yang sangat segar dan membuatkan para penonton juga suka guys. Lagi-lagi masa scene di mana Sumuri mahu memberikan Aidiko dan belt kepada Azuma. Tetapi kat sini kan SOKyo mengikuti Sumuri disebabkan mereka sudah menjadi keluarga. Dan bagi aku
scene tu pun sangat lawak juga Aduh. Di dalam episod ini tetap memperlihatkan lagi Kamen Rider Tycoon, iaitu KY guys, watak yang disukai oleh orang ramai. Walaupun di dalam episod ini tidak ditunjukkan yang Tycoon ini kembali semula di dalam Desire Grand Prix, tetapi aku yakin Tycoon akan tetap ada di Desire Grand Prix ini disebabkan masa opening Kamen Rider Geats kan ada penampakan daripada dia yang menunjukkan dia akan ada peranan yang penting. Dan mungkin kes dia ini sama macam Nago yang masa awal pemilihan itu dia tak ada langsung pun tak dipilih, tetapi secara tiba-tiba mahu menuju ke akhir episod ini dia secara tiba-tiba terpilih macam tu. Bagi aku agak pelik nanti kita akan bahas. Dan ada satu watak yang sangat memukau juga di dalam episod ini, iaitu Maaf ya guys, terbelit pula aku punya lidah ini. Nama dia adalah Haruya Win. Itu adalah nama dia, adalah pengguna Adiko daripada Kamen Rider Punk Jack. Bagi aku watak dia ini macam agak galak dan sangat bersemangat juga, dan bagi aku watak dia ini macam hampir menjadi watak pengganggu guys. Tetapi dia punya peranan di dalam Kamen Rider Geats ini bagi aku sangat penting disebabkan kita tahu yang Kamen Rider Punk Jack itu adalah staff daripada Desire Grand Prix. Dan kita ingatkan mungkin ini adalah pemain baharu ke apa, dan bukan Punk Jack yang sebelum ini. Oh tidak, disebabkan pada episod 9 kita telah ditunjukkan Punk Jack ini memunculkan dirinya, dan yang telah menjadi user daripada Kamen Rider Punk Jack adalah Haruya Win guys. Dan apakah misi untuk Haruya Win yang secara tiba-tiba memasuki Desire Grand Prix ini? Dia telah diarahkan sendiri oleh Game Master guys, iaitu Girori, bahawa dia harus mengalahkan SOKO dan menyingkirkan SOKO daripada Desire Grand Prix. Kenapa pula nak jadi macam tu lah kan? Okey, kita tahu yang watak SOKO ni macam mana lah kan, dan kita sudah mengetahui bahawa SOKO ini banyak bertanya soalan apakah Desire Grand Prix ini yang membuatkan semua staff daripada Desire Grand Prix ini tak berasa selesa langsung, dan mereka merasakan SOKO ini memasuki pertandingan ini dengan sebab yang lain. Sebab yang lain itu apa? Sebab itu adalah untuk SOKO mengetahui rahsia daripada Desire Grand Prix. Semakin lama semakin sas ni Desire Grand Prix ini. Okey, kita nantikan sahajalah apa yang akan terjadi pada episod yang selanjutnya. Okey, dari sini semua peserta yang telah memasuki Desire Grand Prix telah diberikan satu misi untuk menjaga bendera mereka, dan permainan ini dinamakan bajak laut. Okey, kat sini jadinya kita sudah mengetahui bahawa memang pemain yang tak penting dan tidak ditumpukan dalam series Kamen Rider Geats ini akan kalah. Ya, memang betul itu akan kalah ya guys. Dah macam tu dia tereliminasi. Macam itu je. Dah kau tak penting, tak payah masuk dalam cerita inilah kan. Jadi ni kat sini kita lebih ditumpukan dengan pasukan daripada Kamen Rider Buffer, iaitu Kamen Rider Kero dan juga Kamen Rider Leta. Aku tak sangka ya mereka berdua ni memang sangat beban kepada Kamen Rider Buffer ini. Sampai kan kat sini aku tengok yang paling bersungguh-sungguh hanyalah Kamen Rider Buffer mahu menyelamatkan Yamato yang macam versi London itu mencuri bendera mereka. Dan Leta dan Kero buat apa dia? Duduk kat belakang sebab takut, itu je. Ayo. Lepas tu kita telah ditunjukkan kerjasama di antara Kamen Rider Geats dan Kamen Rider Punk Jack. Dan masa Kamen Rider Geats melihat Punk Jack itu, dia mesti rasa sas dan pelik kenapa secara tiba-tiba Punk Jack ada di dalam Desire Grand Prix ini? Bukankah dia sekadar staff sahaja? Dan kat sini memang membuatkan SOKO ni lebih mencurigai watak daripada Punk Jack ini guys. Dan apabila sudah tamat gelombang pertama, kita telah ditunjukkan lah beberapa orang yang sudah terselamat ya guys. Jadi ni kat sini kita boleh melihat lagi ada beberapa orang yang tidak ditumpukan langsung tetap selamat. Bagi aku logik sahajalah, takkanlah yang terselamat hanya ditumpukan sahajalah kan. Sangat kesian untuk watak yang dipinggirkan dan tak penting itu. Macam korang. Bukan. Kat sini aku takut penyebutan aku ini salah tentang dua Kamen Rider baharu ini, disebabkan ada ni lah, selepas episod ini sudah tamat kan, tunjukkan siapa je yang terselamat lah kan. Dan nama mereka itu bernama Kamen Rider Leta dan juga Kamen Rider Kelo. Sebelum ini
Leta dan juga Kero. Pelik malas nak fikir benda itu. Okey, kita tertumpu kepada keinginan atau ini dan juga Kamen Rider Leta ya guys. Okey, jadinya kat sini keinginan daripada Ato ini adalah untuk menjadi awet muda. Aku rasa mesti beberapa orang yang seumur dengan Ato ini mesti mahu menjadi awet muda semula lah kan. Dan untuk keinginan Kamen Rider Leta atau Leta ini adalah untuk menurunkan berat badannya dan berkahwin dengan orang yang dia suka guys. Keinginan daripada Atok tadi tu bagi aku okey lah, macam hampir mustahil. Dan untuk keinginan daripada perempuan itu iaitu Kamen Rider Leta atau Leta ini bagi aku macam simple sahaja, tetapi walaupun simple ada makna yang sangat mendalam jugalah kepada kita punya rider ini. Dan bagi aku macam dia punya keinginan untuk turun berat badan. Aku tengok dari segi fizik dia pun, dari segi bentuk badan dia pun dah kurus tak payah turun berat badan. Tetapi untuk kahwin dengan orang yang dia suka, bagi aku itu adalah keinginan yang sangat okey lah. Sangat okey. Kat sini kita telah ditumpukan SOKO bertanya soalan kepada Pang Jack ya guys. Kenapa secara tiba-tiba Pang Jack muncul? Dan bukankah Pang Jack ini hanya staff sahaja? Tetapi kat sini telah dipertegas bahawa itu bukan Pang Jack yang sebelum ini. Tetapi kita sebagai penonton mesti sudah mengetahui ya, ini adalah Pang Jack yang sebelum ini dan memang sengaja telah dihantar oleh Desire Grand Prix untuk menyingkirkan Kamen Rider Geats. Sampaikan kat sini Bafa memang tidak percaya bahawa itu adalah Pang Jack yang sebelum ini disebabkan perwatakannya yang galak dan agak konyol macam tu. Tetapi tak pula, kita telah ditunjukkan satu scene di mana ada perbualan di antara Kamen Rider Nago iaitu Nyon Kurama dengan ibunya. Kat sini kita boleh melihat bahawa mereka tengah berbincang tentang perkahwinan Kamen Rider Nago ini. Dan macam biasa, anak yang baik lah kan, mengikuti sahaja perintah daripada ibunya. Tetapi secara tiba-tiba munculnya ayah daripada Nyon Kurama ini yang telah menyatakan adakah memang betul itu adalah keinginan kamu. Dan secara tiba-tiba lagi Sumuri muncul dan telah memberikan belt dan juga Aidiko untuk Nyon Kurama ya guys, berserta dengan item yang misteri. Jadi ni kat sini Nyon Kurama masih belum mengingati ya guys tentang Desire Grand Prix ini. Seterusnya kita telah ditunjukkan langsung round kedua untuk gelombang daripada Jamato yang London ini ya guys, dan mereka harus melindungi bendera mereka guys. Dan seperti biasa ya, Kamen Rider Bafa sahaja keseorangan menjaga bendera itu. Dan Kamen Rider Leta dan Kero macam mana? Dia duduk kat belakang tu je sebab diorang penakut lah kan. Tetapi disebabkan tekad daripada Kamen Rider Leta yang mahu berkahwin lah kan dan mewujudkan keinginan dia, dia cubalah untuk melawan Jamato tersebut. Tetapi apabila dia mahu berlawan dan melihat jumlah Jamato yang banyak, dia secara tiba-tiba takut semula dan cuba melarikan diri daripada tempat tersebut. Dan secara tiba-tiba Kamen Rider Leta diserang dan terus out. Game over untuk Kamen Rider Leta di dalam episod 10 ini. Baru debut tetapi secara tiba-tiba dah game over ya guys kepadanya. Push kesian Ingatkan baru nak jadi waifu tadi disebabkan gerak-gerinya yang bagi aku dia sangat menawan juga ya. Tetapi secara tiba-tiba dia dikeluarkan macam itu. Dia bukan dikeluarkan tetapi dah mati. Dia dah mati macam tu disebabkan Aidiko-nya yang sudah retak. Jadi ni kat sini Kamen Rider Kero pun lebih takut lah untuk berlawan lah kan. Dan kat sini juga kita telah ditumpukan SOKO bersama dengan Hare, Ruya, Win cuba berlawan Jamato dan melindungi bendera mereka. Kat sini secara tiba-tiba Kamen Rider Pang Jack pergi dari situ disebabkan dia sakit perut ya guys. Tetapi itu cuma hela sahaja dan rancangan Pang Jack adalah supaya Kamen Rider Geats kalah di tangan Jamato itu. Disebabkan kalau kita tengok type Jamato ini walaupun dari segi design biasa-biasa sahaja, tetapi kekuatan mereka ni lain macam tau. Memang boleh katakan lebih kuat berbanding yang sebelum ini. Tetapi dengan keopian dan kekuatan yang boleh katakan luar biasa daripada Kamen Rider Geats ini, Kamen Rider Geats mampu untuk mengalahkan Jamato yang boleh katakan lebih kuat berbanding sebelum ini, yang membuatkan Kamen Rider Pang Jack pun tak sangka dengan kebolehan SOKO yang luar biasa. Kita telah ditumpukan semula perlawanan di antara Kamen Rider Bafa untuk melindungi bendera dia. Dan secara tiba-tiba di sini Kamen Rider Nago muncul ya guys dengan menggunakan Beat Rice Buckle yang telah diberi sendiri oleh Desire Grand Prix. Kamen Rider Nago pun berubah
cubalah menggunakan form itu. Dan bagi aku, aksi yang telah ditunjukkan sangat bagus tau. Lagi-lagi penggunaan gitar itu, which bagi aku memang sangat terbaik. Dengan kekuatan yang boleh katakan kekuatan elemen ya, iaitu boleh mengeluarkan ais, lepas tu api, dan finishingnya bagi aku memang sangat bagus guys. Kita boleh tengok peningkatan Kamen Rider Nago dari segi aksinya yang makin lama makin bagus dan lebih kuat. Dan adakah lebih kuat berbanding Kamen Rider Buffer ya guys. Selepas perlawanan itu tamat, jadinya tinggal 5 Kamen Rider sahaja. Kamen Rider Geats, Kamen Rider Nago, Kamen Rider Buffer, Kamen Rider Pangjack, dan juga Kamen Rider Kero, iaitu Kelo macam tu. Tak pastilah nama dia ini. Jadinya cuma tinggal 5 Kamen Rider sahaja. Aku ingatkan untuk Kamen Rider Data ini akan bertahan lama tau. Tetapi secara tiba-tiba dalam episod ini dah out dah. Aduh, kesian watak dia ini. Lepas tu secara tiba-tiba kehadiran daripada Kamen Rider Nago, aku pelik lah kenapa dia dipanggil lambat Adakah memang sengaja disebabkan sepatutnya dia tidak terpilih? Tetapi mungkin Nago terpilih lagi disebabkan Desire Grand Prix ini nampak kebolehan dia sebagai Kamen Rider dan kekuatan dia untuk mengalahkan Kamen Rider Geats juga kot. Mungkin macam tu lah. Jadi dia makin lama makin pelik Desire Grand Prix ini dan makin mencurigakan. Tapi nasib baiklah disebabkan ada penyegar lagi di dalam series Kamen Rider Geats ini. Dan pada penamat untuk episod ini, kita telah dinyatakan bahawa misi daripada SOQ adalah untuk mencari ibunya. Dan kita telah ditunjukkan perjumpaan di antara Kamen Rider Pangjack dan juga Game Master untuk menyingkirkan Kamen Rider Geats guys. Dan episod ini pun tamat, which makin lama makin menarik ini. Tetapi sangat disayangkan sekali Kamen Rider Tycoon belum comeback lagi ya guys. Aku harapnya Keiwa terpilih lagi lah. Tetapi mestilah ya kan, disebabkan dia punya peranan itu kan sebagai secondary rider kot. Takkanlah muncul masa awal macam itu sahaja. Mesti Kamen Rider Tycoon akan comeback semula di dalam series Kamen Rider Geats ini. Dan kalau kita tengok poster daripada movie Kamen Rider Geats dan Kamen Rider Reverse telah menampilkan Kamen Rider Tycoon dengan ninja formnya. Jadinya mesti dia comeback ya guys. Dan aku tak tahu movie itu akan berkaitan ke tak dengan series Kamen Rider Geats ini. Memang aku ada ekspektasi bahawa mungkin makin lama akan menjadi makin bosan ya untuk Kamen Rider Geats ini, disebabkan dari segi konsepnya yang berulang-ulang, iaitu mesti akan ada tournament lagi untuk Desire Grand Prix ini. Tetapi sebenarnya makin lama makin menarik dan mungkin akan ada tournament baharu lagi untuk Desire Grand Prix ini. Disebabkan apa? Disebabkan kita tengoklah jumlah pemainnya yang tidak ramai, hanya sekadar 5 orang. Tetapi aku rasa mesti ada penambahan lagi untuk Kamen Rider Tycoon. Jadi ni kita anggap macam 6 orang macam itu. Dan untuk episod seterusnya, kita melihat bahawa Yamato akan menggunakan driver dan Ideko untuk berubah menjadi Yamato Rider. Dan pada episod tersebut juga akan menampilkan Kamen Rider Geats Fever Boost guys, iaitu item yang memang sangat eksklusif. Jadi ni kita tak tahu adakah akan ada tournament lagi ke tak, tetapi aku rasa mungkin ya. Kalau kita tengok dengan lebih terperinci juga, kita boleh mengetahui kenapa SOQ mahu memenangi Desire Grand Prix ini adalah untuk tetap berada di dalam perlawanan ini dan mahu tahu kisah di sebalik Desire Grand Prix ini dan mahu mencari ibunya juga. Dan kalau sesiapa yang memenangi Desire Grand Prix ini, dia tetap akan terpilih di dalam perlawanan ini. Jadinya dia tak akan disingkirkan ke atau tidak terpilih macam tu. Kalau sesiapa yang memenangi Desire Grand Prix ini tetap akan terpilih dan akan memasuki tournament Desire Grand Prix ini guys. Dan kalau kita tengok dalam episod ini, kita ingatkan Kamen Rider Mary dan juga Kamen Rider Dapan akan kembali semula disebabkan mereka hanya disingkirkan sahaja macam retired macam itu, tetapi tidak, mereka tiada. Okey, kalau kita tengok kat sini juga, sepertinya Desire Grand Prix ini macam bekerja sama tau dengan Yamato. Kenapa aku cakap macam itu? Disebabkan macam sudah dirancang semua ini tau untuk mengalahkan Kamen Rider Geats. Dan adakah memang betul? Kita nantikan sahaja. Tetapi untuk teori aku, mungkin ya guys, iaitu Desire Grand Prix bekerja sama dengan Yamato. Okey, ini hanya teori ya guys. Kan pernah dikatakan oleh Sumuri bahawa mereka tidak mengetahui asal usul daripada Yamato ini. Dan
adakah sebenarnya memang sudah lama Jamato ini ada di bumi dan mungkin Jamato ini ada membuat perjanjian dengan manusia. Tetapi kalau manusia mahu hidup dengan aman, jadinya kat sini mereka harus macam menggadaikan nyawa daripada beberapa manusia itu ke macam itulah kan. Itu hanya teori sahaja ya guys, tak pasti lagi. Dan untuk perwatakan daripada Kamen Rider Punk Jack ini sebenarnya aku sangat suka tau. Disebabkan kalau kita tengok kat sisi yang selalu ditunjukkan kepada orang ramai, dia ni watak yang sangat bersemangat, galak macam itu. Dan kalau kita tengok kat sisi lain, sebenarnya watak dia ini pun sangat serius tau. Dan tak pasti lagi adakah level kekuatan daripada Kamen Rider Punk Jack ini sama dengan Kamen Rider Geats. Dan untuk episod selanjutnya mereka memang akan memfokuskan you guys Kamen Rider Geats ini. Yalah, untuk episod sebelum ini kan kat Kamen Rider Buffer, Nago, Tycoon lah kan. Tetapi kali ini Kamen Rider Geats yang akan difokuskan, yang membuatkan aku sangat suka. Ya, makin lama ceritanya memang makin menarik dan menimbulkan teori, tetapi aku harapnya teorinya taklah terlalu hampa sangat ya guys. Dan harapnya teori itu sangat menarik apabila telah diperjelaskan. Jadinya itu sahaja pembahasan aku tentang episod 10 Kamen Rider Geats. Jadinya itu sahaja, jangan lupa like, komen dan juga subscribe seperti biasa. Jumpa pada video selanjutnya dan salam dari Malaysia. Bye bye.